Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan bertemu kembali dalam Semasa 4. Pengurusan keuangan yang lebih baik pada tahun ini mampu memulihkan sentimen perniagaan dan pelaburan Malaysia. Malah kesannya secara tidak langsung akan dinikmati rakyat dalam jangka masa 1 tahun. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia juga mampu mengukuhkan ruang fiskal sedikit demi sedikit. Kedudukan ekonomi negara dilihat lebih berdaya tahan berbanding kedudukan fiskal yang dilihat sedikit rendah. Namun jelasnya kesejahteraan rakyat dan kemampuan kerajaan tidak terletak kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata jika dilihat dari sudut berbeza. Jelas beliau, kedudukan aliran tunai kerajaan ditentukan jumlah cukai yang dikutip dan jenis aliran pendapatan yang masuk ke kantung kerajaan. Peratusan pendapatan cukai kerajaan Malaysia adalah 11.4%. Sementara pendapatan cukai negara ASEAN lain adalah pada kadar 15% dan negara maju adalah lebih tinggi iaitu dalam lingkungan 25 hingga 30%. Bagaimanapun, sekiranya keadaan keuangan dapat diurus dengan baik dengan mengurangkan ketirisan, rasuah dan sebagainya, maka negara tidak akan berada dalam keadaan terdesak. Sebanyak 51.2 juta pokok merangkumi 1,000 spesies berjaya ditanam pada program penghijauan Malaysia setakat semalam. Jelas Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si, kempen penanaman 100 juta pokok yang dilancarkan 5 Januari 2021 diteruskan tahun ini dengan sasaran 20 juta pokok. Komitmen syarikat korporat kumpulan Touch and Go, Yayasan Malaysia dan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ selaku penganjur menyumbang kepada kejayaan program tersebut. Ujarnya, tanggungjawab memelihara dan memelihara flora dan fauna adalah kewajipan bersama yang bukan terletak di bahu kerajaan semata-mata. Justru kesedaran syarikat korporat untuk turut serta amat dihargai. Sokongan orang ramai terhadap kempen itu pula dizahirkan dengan sumbangan melalui aplikasi Touch and Go e-wallet. Beliau terdahulu merasmikan program penanaman pokok Mission Green Possible 100 Million Trees by 2025 di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi. Kerjasama pelbagai agensi dalam menganjurkan program bersama komuniti disifatkan pendekatan yang mampu mengelak pembaziran. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata gabungan kerjasama tersebut juga medium untuk merapatkan hubungan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Segambut berkata demikian ketika mengulas jalinan kerjasama pihak terlibat pada program penyampaian sumbangan Tahun Baru Cina di Segambut. Ini termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, SW Corp dan Pusat Aktiviti Warga Emas Segambut. Hannah juga berpandangan penglibatan warga emas dalam program seumpamanya amat penting bagi memastikan mereka lebih produktif untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seramai 100 warga emas diraikan dan menerima sumbangan pada majlis tersebut. Sedikit perkembangan luar negara, Amerika Syarikat AS dan Jepun menandatangani perjanjian untuk memperluas lagi kerjasama dalam bidang angkasa lepas. Majlis menandatangani perjanjian diadakan di Ibu Pejabat NASA di Washington, dihadiri Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, Menteri Luar Jepun Yoshimasa Hayashi, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan Pentadbir Agensi Angkasa Lepas Bill Nelson. Kishida berkata kerjasama dalam bidang itu melangkah ke era baharu dan banyak projek berterusan yang sedang diusahakan bersama angkasawan Jepun dan Amerika. Blinken berkata perjanjian itu akan menguatkan kerjasama perkongsian bidang seperti penyelidikan tentang angkasa, teknologi dan pengangkutan, misi pemurkaan bulan robotik dan misi berkaitan iklim serta impian bersama untuk melihat angkasawan Jepun berada di bulan. Sementara itu, menurut Hayashi, perjanjian berkenaan memainkan peranan yang penting memandangkan bidang angkasa lepas semakin berkembang. Baik, sekian laporan bagi semasa 4. Assalamualaikum dan salam perpaduan.